solat. Kalau lagu tu dalam 73 orang yang solat, seorang je masuk surga, 72 lagi masuk neraka. Pasal apa? Hang tak buat dengan betul. No. Solat bukan duduk di telekong, bukan duduk di kepiah. Solat duduk difaham tu. Pakai telekong, pakai kepiah ni ribu dah duduk pakai, silap berguling. Tadi ada tanya saya, tak main tadi, Ustaz, nak minta pencerahan tentang Tok Imam buat salah. Makmum semayang dengan imam, semayang maghrib. Tok Imam baca Fatihah, baca surah, Tok Imam terus sujud. Bila terus gaya nak turun sujud, makmum tegur imam. Imam sujud juga. Kami ni macam mana Ustaz? Dan ada imam, ada makmum yang tegur, dia pun turun juga. Yang tegur yang mana, yang turun yang mana. Dia kata lepas-lepas selesai semua, Tok Imam tak sujud sahwi. Dan bila habis selesai semayang, Tok Imam meratib macam biasa. Dan orang kata sah-sah semayang. Ustaz minta pencerahan. Saya kata 2019 ni punya tahun, orang semayang masih lagi macam tu. Maknanya, ya Allah, jauhnya kita dengan Tuhan ni. Tuhan. No. Saya kata dekat dia, rokok tu rukun ke sunat? Kena tahu tu, rokok ni rukun ke sunat? Rukun nombor berapa? Punggah. Rukun nombor 5. Bila rukun boleh tak tinggal? Kalau tinggal kena buat apa? Kena semayang semula. Dia pergi kata tak sujud sahwi. Sujud sahwi bukan untuk rukun. Sujud sahwi untuk sunat ab'ad. 2 saja. Tahiyat dengan kunut. Dia pergi kata Tok Imam tak sujud sahwi. Tukang tanya pun fail, Tok Imam pun fail. Betul tak? Celakalah mereka yang solat. Betul tak? Itulah dia. Bukan dia nak faham apa Tuhan kata. Bila hang dengar orang kata subhanallah, janganlah turun. Tak akan batal kalau hang turun setengah. Pasal sujud penuh. Hang turun nak sujud setengah saja. Kalau hang dengar orang tegur, bangkitlah, tak batal semayang tu. Tetapi hang turun dah sampai peringkat nak sujud, baru hang bangkit, batal. Pasal apa? Menambahkan rukun tu batal. Bab semayang ni, jangan kata menambah tu. Menambahkan bacaan dalam sujud, batal. Sujud perbuatan yang pendek, bukan nak sujud panjang-panjang, semayanglah sunat tasbih. Tu sujud panjang. Semayang fardu ni sujud dia 3 kali tasbih saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Panjang tu saja. Yang lebih sujud lama-lama pasal apa? Tengok tak faham. Sebab apa? Pasal apa? Sebab semayang tu susah. Bukan satu benda senang. Kalau sekat duk randuk macam kita ni, budak tadika pun semayang. Saya kata batal dan kena buat balik semua. Yang tinggal rukun, kalau Tok Imam tinggal rukun, dia buat juga. Dia kena bangkit, dia kena buat semula. Kecuali kalau dia tertinggal rakaat, dia baru 3 tapi dia kata 4. Dia sedap-sedap, aku buat 3 tadi. Dia bangun balik, dia buat lagi 1. Itu pasal tertinggal rakaat. Ini bukan tertinggal rakaat, ni tertinggal rukun. Tengok. Betul ya dia ni kata, susah. Tuhan kata betul ya, susah. Sebab tu nak kena jaga. Nah. Kemudian Tuhan kata, kami yang ini Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Rezeki bukan aku suruh pergi cari. Kami yang ini Allah yang menjamin rezekimu. Jangan bimbang. Apa maksud dia? Maksud Tuhan begini.
Kalau kamu, aku akan bagi makan, berlakulah ikhtiar tu, jangan bimbang. Kalau kamu, aku nak bagi pakai baju, berlakulah usaha ikhtiar tu. Jangan duk takut tak dapat. Mesti dapat. Sebab rezeki semua yang ada di alam ni aku punya. Takkan rezeki dekat penyangga aku jaga. Rezeki untuk orang taat takkan aku nak biar. Masalahnya, kita tak berkeyakinan penuh. Kalau tak usaha nak dapat lagu mana ni? Ramai juga orang usaha, dapat tak? Tak. Ramailah orang pi usaha pi tabur benih kerang dekat laut. Tabur 5-6 bulan pi nak ambil, tengok tinggal selut. Pasal apa? Ada orang lain tolong ambil. Hang kata hang usaha hang boleh dapat tu. Tak dapat pun, kemetok ni tak payah usaha pun, dia makan nasi lemak 2 bungkus seorang. Tak apalah, korang-korangnya ada usaha pergi ambil nasi lemak makan. Nuh hak duduk di hospital tu, duduk keras wayar penuh macam radio kan. Tetap misi main ngangang. Betul tak? Lagi nak risau. Hospital misi main teng. Tak payah pun duk fikir nak makan ubat. Cukup time, ubat sampai. Ngangak. Dia lempak masuk, dia percik ayam, telan. Risau. Ibu patutnya risau nak pakai hijab. Sebab nak kena jahit tudung. Ibu jahit sendiri ke? Serelum buat tak tahu ya? I don't know. Dan kata Tuhan, dan kami yang menjamin rezeki bagimu dan akibat, yakni kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Kalau hang beriman betul, hang akan berjaya dalam hidup hang. Apa dia? Tidak ada gundah gulana dalam hidup. Walaupun badan sakit, tetap steady sebab percaya sangat kepada Tuhan. Macam tu lah. Ibu tengok, kita usaha pun dia ada, kita tak usaha pun dia ada. Tengok nah. Ibu yang nak melahirkan anak kena ada 2, tok bidan dengan doktor. Salah satu lah kan. Dan nak melahirkan anak, pergi hospital, lepas tunggu dengan stretcher, ambil letak atas stretcher. Nak tolak tak boleh stretcher. Pasal apa? Ibu tu berat, stretcher pun mengah. Punyalah berat. Dia berat, anak dia pun berat. Tapi tetap sampai diwat juga. Betul? Sakit, dia beranak juga sakit-sakit pun. Risau, lahir juga. Tak apalah, ibu ada tok bidan. Orang asli dalam hutan Amazon tu ada bidan. Tak nak beranak suruh batu juga. Walaupun beranak dalam hutan, duduk dalam sungai pun nak. Beranak tak? Tak apalah, kurang-kurangnya orang asli dia ada otak, ada fikir tak? Ikan pau beranak tak? Beranak juga, siapa pun tak nak. Habis tu nak fikir apa ni sebenarnya? Nak fikir benda apa? Kita malam-malam sejuk, buat apa? Ambil selimut badan kan? Selimut lah, berebut. Selimut pendek, nak selimut 2 orang. Saat suami tarik, saat isteri tarik, dua-dua tak ada selimut. Selimut jatuh di bawah lah. Kurang-kurangnya ada ikhtiar nak selimut. Kerah lautan ada selimut. Tetap badan mereka panas tak? Habis tu nak fikir apa sebenarnya ni? Nak cerita apa? Nak kita kata kita rajin berusaha. Buat tak tahu je. Jadi tak sahlah dia kata, kami yang menjamin rezeki bagi kamu, juga bagi mereka. Dan kami yang memberi kamu kemenangan pada keimanan kamu yang wujud pada diri kamu. Kami yang memenangkan kamu. Dia kata dia ni Rabbil Alamin, pentadbir bagi sekalian. Lah dia abang dia takbir seluruh alam, kita duk buat suspend lagu nun. Tak payah pening. Tuhan itu sangat-sangat alim, berain, hakim, yang bijak.
Dia tahu dah, nak bagi lelaki suka dekat perempuan, dia buat macam mana? Dia buatlah suara perempuan halus, suara lelaki kasar. Kalau dia buat suara perempuan kasar, hasta la vista, pakai tak kahwin. Tengok muka punya cun. Tidak. Lagu ni punya suara boleh pengsan tu. Dia bagi muka pun taklah cantik sangat, tapi suara halus, berkenan juga. Kan? Ibu tengok suami handsome, bergaya, dengan bel cream, rambut pakai bel cream. Senyum sana, senyum sini, dengar suara perempuan, mau tak? Tuhan buat begitu ya, senang ya. Kita sampai berkenan dengan dia. Kan? Susah sangat hidup ni macam yang boleh buat sendiri. Tuhan buat semua. No? Sian. Saya apa? Kita suka nganga. Cuba. Saya tak tahu nak kata bahasa apa. Saya kata lah nganga. Nganga. Apa dia tak tahu. Kan? Walhal dari kecil sampai besar, dia tetap hidup dia duduk rumah anak yatim pun dia sempurna. Dia duduk dengan mak saudara pun dia sempurna. Dia duduk dengan mak dia pun dia sempurna. Dia duduk seorang-seorang pun dia tetap sempurna. Gelandangan nak duduk tidur bawah jambatan dekat Kuala Lumpur pun makan serupa tu juga. No? Kita tak nampak. Barakallahu li wa lakum bil Quran al-azim. Beriman kat mana tau? Benda-benda macam ni tak nampak. No? Bila dia kata cukup, tersabuhlah minyak apa pun, rambut tetap putih. Kan? Ambil santan, buh dengan nyok, buh dengan buah nyok, dengan santan-santan, dengan ampas kelapa buh dari kepala ni, rambut tetap putih tak? Betul? Tak, buat tak tahu je. Sikat pun tak, rambut tu hitam situ. Pasal apa? Aku punya, kau punya. No. Kalau itu start, biar. Biar lagi orang dia meluat terus. Kan? Walhal tak payah. Bila dia jaga, mesti ada iradat dekat kita nak jaga. Itu dari Tuhan tu. Iradat tu Tuhan letak kehendak. Letak untuk nak pastikan kita ni sempurna. Dia letak iradat nak pergi mandi. Betul? Dia letak perasaan. Sabun tak boleh guna sikit ni. Guna buang 2-3 cekak ni. Sabun sampai berbuih satu bilik air tu. Lepas tu, keluar main wangi. Tak payah fikir apa benda-benda ni. Tetap berlaku. Kalau untuk kita je tak apa. Untuk anak tu, baby kecil tu. Baby tak payah cakap, mak, adik sudah pun kencing. Kan? Budak kecil gini, duduk gayak-gayak ni, dia tengah abang pun, mak, orang kencing ni. Dia menangis je. Mak tahu, ni bukan menangis lapak susu. Ni bukan menangis kerana mengantuk. Ni menangis sebab dia dah kencing. Mak tu boleh tahu. Habis tu risau apa? Mak tu sembang lepas pantang ni dah lenguh, dah tidur lama kan. Bangkitlah berjalan melawat kawasan. Berjumpa dengan ahli mesyuarat tingkap. Sembang. Dia boleh habaq dekat kawan dia. Sat, anak aku lapang susu. Betul tak? Tengok. Siapa jaga? Pandai sangat. No? Nak bagi faham. Anak memang kata, ayah, saya tak ada kerja. Tak ada kerja pun tengok isap rokok laju, mak. Bapak boleh kata, ni lagi aku duduk hidup, hang tak lapang kan dengan bimbang. Risau sangat tak ada kerja. Macamlah kerja tu, hang nak bayar sewa rumah pun tak lepas hang tahu. Tunggulah sampai masa besok, suka tak suka, hang kena pilih dah. Hang dengan bimbang. Kerjakan apa yang menjadi kewajipanmu terhadap kami. Apa yang Tuhan suruh, jangan menduakan dia. Jaga hak tu bergelok. Jangan kita rasa senang kerana kita duit banyak. Tu menduakan Tuhan tu. Rasa senang sebab Tuhan tengok kita sehingga kita mampu mendapat rezeki. Tengok ni tu. Baru kita jaga hak Tuhan tu. Nah. Dan kami melengkapi bagimu bahagian kami. Apa yang ada dekat aku semua aku bagi hang. Dulu hang bukan ada mata, hang tak boleh melihat. Aku bagilah mata tu. Hang jangan bimbang, tu mata tu aku punya. Hang nikmatilah. Dulu hang bukan ada tangan, aku buat tangan, nikmatilah tangan tu. Hang jangan duk risau semua tu hang tak boleh buat, aku yang buat. Tu tengok dia kata. Kami melengkapi bagimu bahagian kami. Hak aku tu semua tu. Dulu hang tak tahu manis tu apa. Hari ni aku bagi hang rasa manis. Maka manis tu hak aku punya. Nikmati. Lepas kamu nikmati, balik kepada aku. Balik ke Tuhan lah.
Duk tahu kata kita tak boleh buat pun manis tu. No. Dan dia kata, di sini ada dua. Satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan su'uzan, jangan buruk sangka. Dan kedua yang dituntut oleh Allah, maka jangan diabaikan. Abdi, ati'ni fima amartuka wala tu'allimni bima yaslihuka. Kata, hai hamba-Ku, Tuhan sebut, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajar kepadaku apa yang menjadi hajat keperluanmu. Sebab aku tahu hang nak makan nasi sehari berapa kali. Aku tahu yang tu aku punya, kau punya. Sebab tu bila nasi itu Tuhan punya, boleh selalu makan kah? Tak boleh. Bila dia bagi baru boleh makan. Sebab tu kita ni menerima nikmat, maka syukuri nikmat. Ibu boleh duduk sekarang, duduk atas lantai tu. Tapi itu satu nikmat je. Ibu tak boleh miliki tu. Bermakna ibu tak boleh duduk lama. Saat lagi nak kena berdiri. Berdiri pun nikmat saja, bukan boleh lama. Lepas tu kena duduk. Jangan duduk syok, jangan duduk syok di duduk tu. Saat lagi nak berdiri lah. Sebab tu jangan duduk seronok dekat sihat yang ada. Sebab saat lagi nak kena sakit. Jangan duduk kalang kabut dengan sakit ni. Sebab saat ni dia bagi sihat balik. Sebab tu bukan selalu cerah. Lepas ni gelap. Jangan risau, bukan selalu gelap, lepas tu cerah. Yang duk kalang kabut pasal apa? Bukan selalu boleh pegang belah kanan. Sekali-sekala mesti pegang belah kiri. Jangan duk seronok dengan kanan ni. Pasal dia bukan hak kita pun. Jangan duk seronok, aku ada anak, anak aku pandai. Orang punya, kan kita punya. Kan? Masak ranum punya orang main ambil. Tambah hak segak-segak lagi cepat. Anak aku ni kesayangan aku, duduk dengan seorang. Dapat dekat menantu hak baik, dia bawa lah bini balik main rumah. Dapat menantu hak buat tak tahu, bye-bye, tak jumpa anak 2-3 tahun. Kata hang punya mana? Yang kita punya ada 4 je. Bodoh. Sampai bila pun bodoh. Tambah-tambah dekat nak mati lagi bodoh. Tolong ajak pun tak ikut. Sebut-sebut Allah, tolak gear depan tak masuk, reverse tak masuk. Kokang selok begitu. Tengok. Kedua, hina. Tu kita punya. Sampai bila pun hina. Segak, pandai, cantik, kuat, hebat, orang suka. Dan mai huduh, dan mai sakit, mai lupa, orang dia meluat. Kalau dia sayang, tentu dia tak kedekut alam poket dia bagi kat kita sama. Dia kedekut lah. Kalau orang lain kedekut, nama dia orang. Suami pun dia berani. Suami pun kedekut. Oh, aku kedekut. Sekarang ni kau pergi cari sini. Aku tak nak lah. Sebab aku kedekut. Padan kau. Tapi memang kedekut pun. No. Dan kita ni jenis papa kedana. Waktu lahir Tuhan tunjuk, waktu mati pun Tuhan tunjuk yang kita ni miskin, tak ada apa. Ada isteri segak, mati, isteri tak ikut. Bang, dia balik rumah. Dia tak main duduk sekali dengan kita. Walaupun yang mati tu yang di-Pertuan Agong, Tuanku Permaisuri tak ikut serta. Buat-buat sedih. Cukup seminggu, habis. Hasta la vista, bungkus. Kita seorang je masuk kubur, tergedik dalam kubur. Mungkin Nakir mai tanya, mereka tolong jawab kah? Jawab sendiri. Jawab tak betul, kena tabuh siapa? Mereka ada buat apa? Kenuri arwah. Yang kenuri itu arwah punya, yang makan mereka. Ada arwah makan sama? Tengok. Habuk apa pun tak ada yang kata hebat sangat. No. Kesian. Pasal apa kesian? Pasal Piramli kata, Rafi, kalau mak encik kau tanya, cakap kesian. Kesian lah. Nampak macam tahu, rupanya tak tahu. Tak kesian lagi.
Saat lagi malaikat maut mai nak ambil nyawa, iblis pun mai. Dia buat muka dia macam Tok Syekh mana kah? Dia buat cakap Arab dengan kita. Macam mana nak elak diri dari dia? Sian. Malaikat maut berkata, sian. Tahan, aku nak cabut nyawa hang. Nak mati lama? Dua Satu husnul khatimah, satu su'ul khatimah. Kau dah mati, buat iblis jadi kawan, nak mati lama. Letih kita. Duk hidup ni cakap pandai pun tak apa, nak mati. Lainlah kalau kita semua tak mati. Tapi duk nampak ni semua muka nak mati. Duk tunggu hari je ni. Duk tunggu dia mai panggil 64. Tunggu. No. Saya 52. Masa dia mai panggil, dia panggil 53. Terlepas lah. Dekat dia lepas. Siapa mau? Tanya siapa mau. Siapa pun tak mau, tapi terpak. Dia memang tengok 53. Dia kena ambil tahun depan pula 53. Dia memang ambil, dia terambil 54. Lepas lagi. Lepas lah sampai masa pi, mesti pi. Kalau kita nak pi balik jumpa Tuhan duduk dalam majlis ilmu ni bagus ya. Berapa orang mati lah ni? Yang mati banyak di mana? Jalan raya. Masa duduk atas jalan raya dengan duduk di sini, sama akan beza? Tetap beza. Hak duduk atas jalan raya ni ingat kat Tuhan berapa orang? Duduk dekat sini semua ingat. Tapi berapa orang yang mati kat sini? Jangan main-main. Nampak indah tau, tapi bukan indah. Kita mati di hospital, duduk terbujak lagu tu, tetap dalam keadaan sorang-sorang je, kita tanggung azab pun. Mai dah 1000 orang keliling kita pun, kita tanggung sorang. Kalau kita kenal, tak apalah. Kalau kita tak kenal, macam mana jadi? Kalau kita tak kenal, jadilah kita manusia yang khasirin. Manusia yang rugilah dunia dan akhirat. Tu saya kata, kalau rugi macam tu yang sampai, lebih baik jadi tiang bangunan ni. Duduk kat situ taat sampai musnah. Tak gaduh kena tanya apa yang dia buat. Kita akan ditanya apa yang kita buat. Kalau buat bawa ingat kat Tuhan tak apa lah. Kalau buat menambahkan gelak kita dengan Tuhan. Kalau lagu tu, selama pergi duduk makan kenduri kahwin, ingat kat Tuhan berapa orang? Pergi tengok lauk banyak. Dekat 20 jenis lauk. Dengan goreng pisang, goreng keledek, goreng ubi keladi, semua jenis goreng ada. Dengan ais kacang, bubuk kacang, pulut sekaya apa merak tu. Dan ingat kat Tuhan kau. Pengantin lagi tak ada ingat. Nak ingat apa? Berat ni berat. Ni taman bunga Dr. Bala ni. Segala spring, segala dawai mau dia pakai. Segala pukat, segala jala, segala... Alah. Nak duduk pun tak boleh. Sengit. Dan ingat kat Tuhan tu. Mana dia ingat? Nak selfie kan ingat kat Tuhan? Selfie dengan kata masa kahwin. Pi buat umrah pun. Tengok tu. Pi buat ibadat pun lupa kat Tuhan ni. Tambahlah kahwin. Kan? Lepas tu orang main tengok kita lah paling segak. Dia merak buih tu lah. Tak boleh buat apa. Masa bila dia ingat kat Tuhan? Nak sembahyang zuhur tak boleh pakai baju keras. Nak kepak tak boleh. Macam mana nak pergi sembahyang zuhur? Ambil sembahyang ni maskara lah. Apa meregak mau penuh di muka ni. Nak sembahyang mana? Mana nak belah kek lagi? Kahwin pula tentera. Sana kugiran, sini kugiran. Beratok manu, beratok tertikam perut-perut. Pedang mereka panjang. Sembang apa? Saya nak pergi dah kenduri. Saya kata ni punggah lah kenduri macam ni. Yang tuan rumah, mak ayah kira salam. Salam. Lepas salam. Sampai dia tak ada makan kenduri, takut termis salam. Kan? Saya tukar baju. Orang pengantin dia tukar baju. Ni yang mak pengantin tukar pasal apa? Poket penuh sampul surat. Macam mana? Orang mai kenduri, datuk mai. Kan? Orang alim mai. Pak Long ujung kampung pun mai. Nak salam hak mana dulu? Datuk lah. Kurang-kurangnya sebelah tangan.
Salah sila Datuk, sila tu Pak Long tu. Pak Long yang kayuh basikal 4 kali berhenti. 4 kali berhenti. Pasal apa? Rantai jatuh. Tangan ni hitam. Tuan rumah nak salam kan dia ni. Hampir tengoklah tak mana kosong. Pukul 1 tengah hari mana ada kosong. Tengok. Buat kenduri pun kasta-kasta. Patutnya buat kenduri bagi makan siapa? Ni bagi makan kemetok-kemetok ni dulu. Mereka ni bagi makan, mereka dapat pahala berlama. Bukan mereka buat dosa buat ni. Hak mai puak-puak Datuk Matuk umur dosa beluri. Pergi sambut bagi makan puak tu dulu. Tengok buat kenduri pun melelong lah. Pakai tak dapat apa lah Tuhan. No? Tudung meja ni pun dia meloreh turun. Saat dia naik, saat dia turun. Aku tak reti lah, ya Allah, ya Tuhan. Ambil staple lah ni. Ambil stapler tu, staple dia pok bagi dia melekat. Dah lah gebu gedik tu ni, dia meloreh turun lah. Ustaz pula buat. Sudah, saya tak larat lah. No. Kau apa ni? Tu 10.30. Oh, jadilah. Nak panjang mana langsung. Saat lagi balik, sepak ketua batu lupa. Sepak ketua batu atau terpakai kiri dua-dua kasut. Balik lagi suami tanya, Ustaz, ajak apa? I don't know. Duduk sampai sejam lebih tak tahu apa. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Abang, bang, dengar sini baik-baik. Ustaz kata hidup kita hari-hari akan jadi rugi sebab kita banyak sangat ingat makhluk. Kita suka lupa dekat pencipta. Awak tengok saya, awak ingatlah dekat Tuhan. Tanyalah dia. Awak tengok saya yang putih kebu melepak kat awak ni, awak ingat dah kat Tuhan? Mesti suami tanya, siapa yang ajar ni? Ustaz 1, 2, 3. So dia main jumpa. Ni duk hantar isteri je main. Suami tak main. Ni duk goreng cucuk di rumah tu. Bukan nak main mengaji. Ingat pandai sangat tu. No. Abang ni bawa. Mesti dia marah. Mesti dia main. Aku nak jumpa ustaz tu. Mai kan. Jumpa. Khutbah Jumaat dia tak boleh habaq macam ni sebab dia ada undang-undang. Bukan boleh baca lebih kurang sakit khutbah batal. Cakap tang ni tak ada undang-undang, boleh buh je. Sebab tu saya tak suka sangat baca khutbah. Pasal nak kena ikat dengan undang tu. Tak boleh nak kata lebih kurang. Kat sini boleh. Kalau kita dah hang ni betul-betul lah al-mala'un. Dia tak boleh marah. Pasal mala'un ni bukan saya kata, Tuhan kata. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Nampak. Siapa kata? Tuhan yang kata, saya habaq aja. Jangan jadi jadilah marhum. Jangan jadi mal'un. Dah kalau tak main mengaji, tak faham kepala ekor, apa dia? Marhum ke mal'un? Dengar bunyi tak sedap, tapi hak kata Tuhan tau. Nah, insyaAllah. Terima kasihlah pasal apa. Ibu-ibu ni memang rajin. Bapa macam ni lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Terkejut? Tak ada. Terkejut bukan kata bapa, dengan ustaz-ustaz pun tak ada. Ibu memang rajin. Rajin sungguh. Kenuri rajin. Semayang istikharah pun rajin. Semayang sunat tasbih pun rajin. Membawang pun rajin. Rajin semua. Tapau semua. No. Dah. Ibu hak main mengaji ni jangan duk bawang-bawang dah. Bawang waktu nak buat cucuk saja. Di luar jangan duk bawang. Saat ni dapat dosa free. No. Tengok, hantar balik hak kita tengok mai di kepala. Fikir dulu baru sebut. Jangan tengok terus sebut. Saat ni dia jadi hujah. Ibu tengok, awak lah badan dia nampak melengkung. Dia keluar dah hati Allah. Tengok dulu, fikir dulu baru kata. No. Ni ahli mesyuarat tingkap. Duk sidai baju, lepas basuh baju di belakang rumah belakang-belakang. Ini dia tengah-tengah. Turun. Psst. Kawan tu duduk ni dia sana, dia duduk sini panggil. Okey. Awak. Dia pandai shoot pula.
Hang tahu apa? Jangan dengan kita. Daripada orang cakap rumah nombor 6 pun dengar. Ada orang baru pindah. Dia ni jenis kepoci. Siapa? Mana aku tahu? Orang Johor. Dia abang orang Johor. Kawan ni tambah lagi. Kerja apa? Custom. Pangkat apa? Ada pangkat. Corporal. Buat engkau. Bukanlah ibu orang lain. Orang lain apa? Kita pun sama. Kalau bab orang, berminat. Kain kita pakai terbalik, kita tak tengok. Anak orang rempit, kita bising. Anak kita rempit. Anak orang suka balik lewat pagi, anak kita tak balik langsung. Suami orang suka duduk di kedai kopi, suami kita beli dengan kedai-kedai kali. Tak bising pun. Pasal apa suka sangat kepo orang? Pasal rasa diri jarang tengok diri berlemuh dulu, tengok hak elok lah. Walhal kita ni semua comot. Pasal apa? Hari-hari bawa najis dalam perut. Comot tak? Busuk tak? Sibuk tengok busuk orang. Yang hang busuk hang tak tengok. Nah, menantu dia hang tahu. Kerja doktor, tapi doktor veterina. Dia puji, lepas tu dia kutuk. Nasi kenduri sedap. Dia puji. Tu dulu bawang kan. Nasi kenduri sedap, tapi 2 mata je. Lauk 2 mata. Dia bising. Dia tu geram lah. 2 mata pun tak apalah. Hang bagi RM2 aja. Bukan hang bagi 200. Kalau hang bagi 200, boleh bos 10 mata, korek dengan mata hang 2 biji, jadi 20 mata. Bising dengan lauk kenduri. Orang kata makan kenduri, makan free, jangan duk bising. Sedap, makan banyak. Tak sedap, makan sikit. Berapa nak bising? Dia bukan suruh bagi duit pun, dia suruh pergi makan. Bising lah. Nak sedap-sedap, balik masak di contohlah, tengok pengantin cigung kawan tengah minum air, terbalik habis air. Marah dekat dia. Hang ni pasal apa? Tunjuk pengantin. Dia kata mana? Dia rabun tak apa nampak. Mana? Buta, kata kat dia ni pula. Dekat tiang. Oh. Dia tu untuk tunjuk. Cantik bukan. Tengok gelang tu. Dia ni pula mulut pun jahat juga. Banyak. Dia ni pula kata banyak pun apa Zulian. Itulah pasal yang duk jadi celaru ni pasal ni lah. Pasal mulut tak hati senyap. Bising je. Zulian biar Zulian dia punya. Kita ni mai pun satu pun tak ada. Sibuk dengan Zulian orang. Kata pula pengantin laki-laki punya handsome, tinggi macam galak. Dia abang semua. Kata tapi tengok mulut jahat. Awak pula garing. Dia kata garing. Garing tu hitam. Dia tak abang hitam, dia abang garing. Dia ni geram lah sepupu dia. Garing pun biar-biar bukan laki. Dia kata aku bukan apa, kesian dekat pengantin perempuan tu. Kenapa pula? Esok dia duduk 2 orang, elektrik tak ada macam mana. Dia takut cari tak jumpa kan? Kenapa jahat sangat mulut? Dia tak puas hati, dia nak kena dengan mata dia. Dia cakap pengantin perempuan cantik, pipi kebu, pipi merah, blusher banyak merah. Dia kata aku tengok dalam kampung ni banyak dah pengantin, dia ni paling power sekali lah. Dia ni kata memang cantik, tapi tengok dia marah. Pasal apa? Ayam serama. Dia kata kau tu katik tu. Mulut. Betul tak? Berlaku dalam masyarakat. Saya makan kenduri, di rumah kenduri ni saya suka duduk tepi kemah perempuan. Sambil makan lagi dengar bunyi dah. Kacang ni lembut. Nak makan keras bawa besi lah tu lah. Baru keras. Kacang nak keras macam mana? Kacang panjang tu dah rebus dekat sejam.
Lembut lah kawan tu. Dia makan kacang lembut. Hang ambil besi hang buat tiang pagang tu, hang potong, hang berpak baru kan. bukan semua orang perempuan lagu tu, tapi macam semua. Dah. Orang jantan pun sama, tapi orang jantan ni dia tak tahu nak kata dia. Tapi dia macam nak kata juga. Dia Ustaz tahu mana? Saya pun duk kata juga kadang-kadang. Duduk di kedai kopi, minum kopi ni tak sedap sikit. Han nak sedap boleh buat kopi sendiri ya. Ni duduk ni tak kata lagi. Tadi mai wei ustaz tak mai, dia kata lambat pula aku berasa ni. Aku tak nak tunggu tu ustaz ni. Aku tak mai, aku berasa macam nak mai. Aku mai, dia buat mai lambat pula. Yang kita hari kata menung pun tak beli lagi. Sayur pun tak beli lagi. Dia dah buat lambat-lambat. Depan kita, Ustaz. Belakang kita, pam, dia bagi. Semua haprak semua. Orang kalau tak puas hati, kata ada, tak kena berdosa. Kata depan, walaupun kata dia, aku meluat tengok hang, pasal hang hitam. Kata depan dia boleh bela diri. Kalau hitam, hang peduli apa? Bukan hang, aku. Aku tengok kemarin hang pakai baju ni. Hari ni hang pakai baju ni lagi. Hang tak ada baju ke? Hang ada baju banyak, bagi kat aku sikit. Nampak dia boleh hujah kan? Tapi kalau kita kata dekat dia tak ada, tang ni dia nak bela diri macam mana? Sebab tu dia tak pergi mengumpat. Nak bela diri tak boleh. Kata depan tak apa. Aku boleh bela. Hang ni bagi duit kat aku semua, duit yang tak elok dah. Tak mau main balik kat aku. Hang pergi cari duit lain. Tak boleh kata. Sebab tu jangan mengumpat. No. Kalau memang mulut jenis suka mengumpat, umpat diri, jangan umpat orang. No. InsyaAllah. Umur panjang, jumpa lagi. Bila? Next month lah. Bulan depan. Ibu nak jumpa, ibu main lah. Ibu tak main, nak jumpa siapa? Kami main ustaz, ustaz yang tak main. Dia punya jahat nak kata juga kat kita. Ibu tak main, saya nak ajak siapa? Ibu main, saya boleh lah ajak. Saya tak mengajak siapa-siapa pun. Saya bawa saja ilmu tu. Ilmu tu bukan saya punya, dia punya. Oleh kerana dia punya, dia bukan ada ujung. Kalau kita punya ada ujung, tak boleh pi dah. Tuhan dia tak ada ujung dia. Dia boleh pi sampai bila-bila pun. Tetap ilmu yang sama. Cara mesti berlain, tapi benda tetap sama. Panggillah Tok Syekh Madinah ke, panggillah yang duduk di Uzbekistan ke main ceramah, tetap nak cerita yang sama. Cara cerita je lain. Betul? Betul tak? Sayang Zulaikha dekat Nabi Yusuf, sayang ibu dekat suami, takkan beza. Sayang yang sama je. Cuma masa beza, tubuh beza, waktu beza, dan nama pun, tapi sayang tetap yang sebab tu kalau kita nak orang sayang kat kita, sayanglah kat dia. Pasal apa nak benci dia? Sayang sama je. Cina sayang pun sama, Hindu sayang pun sama, orang putih sayang pun sama, kita sayang pun sama. Sebab Hu Ahad, yang satu. No? Sebab tu bila hak buruk orang buat, jangan pandang. Pandang yang sebab nanti kalau kita pandang yang elok yang kita pandang tu akan mai balik kat kita, kita akan jadi elok. No? InsyaAllah. Dan kalau saya ada lagi, saya mai pula. Tentu saya mati dulu dari ibu, tak mai dah. No? Saya mati ketelan apa kan mati ni. Panggillah ustaz lain main sambung kitab ni, sayanglah dia tak sambung. Tapi tengok ada lagi, maknanya umur panjang lagi ya. Saya mai lah. Mai tengok ibu yang mati dulu. Saya ajak siapa yang hidup lah, yang mati lah mati. Cuma ibu mati, saya tak ikut. Saya mati pun ibu tak ikut. Sendiri mai, sendiri balik. Pandai buat, pandai tanggung. No? Suami pun takkan tolong tanggung. Sendiri yang buat, sendirilah tanggung. Sebab tu letak suami pada mata, jangan letak di hati. Sagi suami pi, habis. Letak kereta di garaj, jangan letak kereta di hati. Sagi bercalak susah hati. No? Letak duit dalam pers, jangan letak dalam hati. Sagi duit hilang, muka jadi tak elok. Letak Tuhan mesti letak di hati. Pi tak mana pun tetap kita ingat. Dah. Okay. Ambil elok-elok sudah. Tak elok, tinggal. Makan roti mengali, jangan kacau. Mengali roti. Kita bukan nak mengali, kita nak makan roti je lah. Mengali jangan pergi kat dia lah.
Kalau postman main hantar surat, ibu nak surat ke postman? Tapi siapa yang hantar? Jagalah postman. Nak bagi postman suka hantar surat, suruh anak dara tunggu. Postman sukalah hantar surat. Suruh tok tunggu, postman tak main dah. Nak pakai kasut setengah jam, nak kona setengah jam, hangitlah orang tua tu tengah hangat tu. Maksud dia macam mana? Bila ustaz mai, bagi ramai aku ni. Seronoklah mengajar. Ni mai tinggal 10 orang, sembang 2, tinggal 6, tinggal 8. No? Mengantuk 2, menguak, wah. Sembang neraka pun menguak, sembang syurga pun menguak. Tinggal lagi 6. Tak faham 2. Dah bangkit takut kena marah. Saat tidur. Lukis dah kapet-kapet, hancur dah kapet. Tinggal lagi 4. 4 ni lah nak dengar. Bilik ayak pula 2. Saat kencing, tinggal lagi 2. 2 ni lah langu. Dia ingatkan faham, dia pun tak faham. Saat tunduk. Dia ingat mengaku, rupanya tidur lah seorang ni. Tinggal lagi seorang ni kerja main telefonnya. Dia tekan penyuruh tu, dia tekan penyuruh ni. Tinggal ustaz seorang-seorang. Mana boleh main mengajar macam tu? Tapi antara yang ramai lah. Setakat lah ni, siang ni dapat dekat ribat lah. Ribat paling ramai. No? Ni ribat ni paling ramai. Main di mana banyak-banyak ni? Mestilah penduduk sekitar ni. Mesti suami bagus. Pasal dia bagi main mengaji. Walaupun dia pun tak apa bagus sangat. Pasal dia tak main. Dia kata aku hantar hang dah. Hang pergi mengaji. Sagi habis telefon aku main. Tetap dia boleh masuk surga. Pasal apa? Pasal esok ibu masuk takkan nak tinggal dia. Nampak macam abah hang tengek ni. Betul. Jangan abang ada lagi dia marah saya. Ibu ni yang paling penyayang yang Tuhan bagi. Pasal apa? Suami ni kadang tanya lain, habaq lain. Telinga kan dengar lah. Duk sayang juga. Bang, Bang, mandi lagi, makan dah. Tak boleh buat kawan dah. Tapi tetap sayang juga sampai tua pun. Bagus. Dulu dia pegang tangan isteri lintas jalan, masa tak kahwin dulu lah. Marah kat lori semua pasal tak berhenti. Pasal isteri dia nak lintas jalan. Lah ni isteri pula pegang tangan dia. Cepat sikit lori kayu mai dah. Sehari kita duduk atas lori 2 orang susah. Okey. InsyaAllah. Ni hak muda-muda tak main, ni hak muda-muda mana api. Hak ni tak apalah duduk tang ni. Tengok depa tak main, depa kira depa kerja. Agak-agak tunggu cuti depa main. Depa tak main, cuti depa nak pergi claim pula, nak pergi Port Dickson. Nak mandi, nak makan. Tu bila depa nak main ngaji ni? Tak tahu lah. Harap-harap depa main nanti. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak. Masalah silap bahasa saya. Saya cakap macam ni sebab apa? Tak mau bagi ibu tidur. Kalau saya cakap macam ni, ada pun yang demikian itu, ibu tak tidur, saya tidur dulu. Masuk main melepok orang meja ni. Sebab tu kena usik. Saya mengusik je. Bila ibu terkena, tergelak. Kena tu. Ustaz ni macam tahu je perlu buat itu. Nampak? Dia tak boleh nak. Sebab tu cara saya lah. Tak suka ibu boleh angkat tangan. Ustaz, bulan depan mai jangan duk seloroh-seloroh. Saya main nak mengaji tau, bukan nak dengar ustaz seloroh. Kalau ustaz nak seloroh, masuk Maharaja. Dah mengaji ilmu agama ni cepat bosan. Kalau kita, sebab cerita tak ada contoh lagi bosan. Kita habaq fakta agama, kita kena habaq contoh. Macam mana contoh kita sayang? Tengok buaya. Buaya ni dia bertelur di darat, dia mengeram dalam air. Tengok. Sayang dia punya pasal dia tak pergi makan. Ibu buaya dia tak makan. Dia tunggu sampai anak dia menetas. Tu sayang tu. Sayang siapa? Sayang Tuhan dekat kita. Dia tunjuk dekat buaya. Tengoklah buaya tu. Nak tengok Tuhan sayang kat kita macam mana. Kena bagi contoh. Tidak tak faham. Sebab ni mengaji ilmu sir, ilmu rahsia. Tak buat keluar bagi dia zahir. Nak faham apa? No?
Masya-Allah. Apa dia rindu? Orang boleh apa? Rindu. Apa dia rindu? Memenuhi kehendak Allah di atas sifat kasih dan itulah rindu. Kerana memenuhi itulah laki-laki kahwin dengan, kalau dikahwin dengan laki-laki juga, dia rosak. Tu rindu. Apa dia rindu? Ibu tengok anak pi tak pakai baju tengah-tengah panas, dandan pak, panggil bau baju. Itulah rindu. Memenuhi kasih sayang Tuhan tu. Sebab tu hak nak kahwin anak-anak kita. Ni bulan kahwin kan. Anak-anak kita nak kahwin, tanya si anak dara, tanya si anak corona ni, kamu nak kahwin sebab apa? Tanya dia. Suruh dia bagi jawapan. Lepas tu baru suruh dia kahwin. Kamu diorang nak kahwin sebab apa? Nak menghalal cara. Tak usah kalut yang tu, bukan tahan lama pun. Tapi kalau kamu kahwin kerana sesuatu, dia bertahan sampai mati. Sebab kamu nak tahan dengan cantik, 22 cantik lah, 52. Macam mana nak tahan dengan cantik? Akhirnya kamu tak sayang dekat dia sebab cantik hilang. Kamu nak kahwin sebab kulit cekang, 40 je kedok dah kami. Macam mana kamu nak bertahan? Oleh itu, sebab apa kamu kahwin? Sebab memenuhi kasih sayang Allah. Memenuhi kasih sayang tu dan mendamaikan, menyatukan. Itulah perkahwinan. Kalau tak dapat anak pun tetap bahagia. Sebab aku kahwin kerana membenarkan kasih yang ada dekat hang, dan hang membenarkan kasih yang ada dekat aku.